Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, kita jumpa lagi. Jadi untuk hari ini subjek sains komputer tingkatan 4. Jadi untuk hari ini kita akan masuk tajuk 3.0, interaksi manusia dan komputer. Okey. Ataupun kita sebut human and computer interaction, HCI. Okey. Jadi untuk tajuk 3.0 ni cikgu dah upload video dalam ni. Okey, video ni sungguh menarik sebab cikgu ada tunjuk di situ bagaimana hubungan manusia dengan komputer di masa lalu dan di masa sekarang, juga bagaimana komputer di masa akan datang. Jadi kena tengok video ni. Jadi untuk hari ni kita masuk tajuk 3.1, reka bentuk interaksi. Reka bentuk interaksi. Apa maksud interaksi ni, AK? Connection? Tak tahu lah. Interaksi antara Tahu dah. Tindakan ataupun hubungan aktif antara satu sama lain. satu sama lain. Interaksi maksudnya ada perhubungan lah. Okey? Perhubungan. Jadi awak nak buat sekarang ni interaksi, awak punya sistem dengan pengguna. Bagaimana kita nak buat reka bentuk. Okey. Jadi interaksi ni dia merupakan satu aspek yang paling penting lah dan perlu kita titik beratkan semasa kita membangunkan produk ataupun aplikasi. Yang kerja projek awak nanti tu, awak kena bangunkan sistem. So awak nanti nak buat interaksi pengguna dengan sistem yang awak nanti. Jadi kena ambil berat lah. Jadi reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan akan membuatkan pengguna selesa dan seronok menggunakan produk kita. Okey, jadi kita kena buat reka bentuk yang menarik dan mudah bagi pengguna untuk menggunakannya supaya pengguna merasa seronok menggunakan produk yang kita keluarkan. Okey, reka bentuk. Kita kena tengok bagaimana susun atur teks nanti, gambar nak letak kat mana, butang nak letak kat mana, dan juga menu dalam sistem yang awak buat nanti. Kena tengoklah, kena sesuaikan supaya dia kelihatan lebih menarik. Interaksi tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Itu maksud interaksi. Kita nak menarik perhatian ataupun penggunaan sistem yang kita bina itu dengan pengguna yang gunakan sistem kita. Yang ni awak kena buat nanti dalam kerja projek tu. Kena fikirlah benda ni. Okey, apa pula reka bentuk interaksi? Dia membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk ataupun aplikasi sistem yang kita buat tu. Bila awak nak buat nanti sistem tersebut, pengguna dia boleh berkomunikasi dengan sistem awak. Dia nak tengok markah apa, dia nak pergi kat menu apa, ada interaksi. Okey, jadi ada beberapa prinsip bagaimana reka bentuk ini. Okey, ada 5. Ada 5 prinsip reka bentuk. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, kebolehan membuat pemerhatian. Yang ketiga, boleh dipelajari. Yang keempat, kebolehan untuk menjangka. Dan yang kelima, maklum balas. Jadi prinsip reka bentuk ini awak kena buatlah untuk awak punya sistem nanti. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, konsistensi. Maksudnya semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna akan berasa selesa semasa menggunakan aplikasi. Maksudnya jika awak buat menu di bahagian tepi, bila pengguna dia klik, menu tu tetap ada kan? Dia tak
tak beralih kata orang, dia kekal pada kedudukan asal dia. Itu maksudnya konsistensi, menu-menu yang kita buat tu dia kekal. Jika dialihkan, fokus pengguna akan terganggu. Okey, jika menu tersebut hilang, katakan awak letak menu daftar ataupun sebagainya lah di sebelah kiri, jika hilang, tiba-tiba pengguna dia klik hilang, dia akan mengganggu fokus pengguna. Yang ni kena fikirlah, kena buat. Nanti kita akan masukkan dalam coding tu, nanti kita akan masukkan CSS. Okey, seterusnya reka bentuk perlu konsisten dari segi persembahan dan fungsi pada semua antara muka. Dia perlu konsisten. Jadi ini perlulah supaya produk yang kita hasilkan itu dia menarik perhatian orang. Dan kalau orang tengok, orang nak beli lagi. Jadi boleh mendatangkan sumber pendapatan lah. Okey. Yang kedua, prinsip reka bentuk yang kedua ialah kebolehan membuat pemerhatian. Maksudnya petunjuk atau butang interaksi yang kita banner tersebut perlulah mudah dikenal pasti. Kita buatlah kalau tanda soal, butang dia bentuk macam mana, bentuk tanda soal kan. Kalau butang untuk next page, dia ada bentuk-bentuk dia, penunjuk. Kalau butang nak cari search, macam mana butang dia. Jadi dia perlu kita buat tu, pengguna dia tahu butang tersebut untuk apa. Okey, pengalaman pengguna terbaik adalah apabila pengguna boleh menggunakan aplikasi dengan selesa tanpa ragu-ragu. Okey. Jadi mudahlah pengguna nak gunakan aplikasi yang kita buat tu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Tengok yang ketiga. Boleh dipelajari. Maksudnya reka bentuk interaksi sepatutnya mudah dipelajari. Okey. Dan juga dia mudah diingatlah. Maksudnya kalau pengguna guna sistem kita tu, dia guna sekali, next time nak guna dia tahu. Okey, ini pergi situ, ini pergi situ. Maksudnya begitu. Boleh dipelajari. Sistem kita buat tu, pengguna mudah untuk ingat fungsi-fungsi button yang kita cipta tu. Okey, seterusnya yang keempat, kebolehan untuk menjangka. Jadi reka bentuk interaksi yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jakaan perkara awal. Apa akan berlaku dalam aliran proses aplikasi yang kita buat tu. Okey, itu maksudnya. Maknanya pengguna dia boleh jangka. Kalau klik butang ni dia pergi ke mana. Klik butang ni dia pergi ke mana. Nak back tekan butang mana. Jadi itu maksudnya. Kebolehan untuk menjangka kepada pengguna yang menggunakan sistem yang kita buat itu. Pengguna akan menggunakan aplikasi tersebut dengan baiklah. Jika kebolehan untuk menjangka baik dalam sistem kita, pengguna akan menggunakan aplikasi itu dengan baiklah. Okey. Dan dia seronok guna aplikasi kita. Sama ada kita cipta game ke, kita cipta sistem ke dan sebagainya lah. Okey, yang kelima, maklum balas. Maksudnya maklum balas boleh memberikan gambaran sebenar reka bentuk interaksi dan maklumat mengenai hasil reka bentuk interaksi tersebut. Okey, seterusnya. Reka bentuk menggunakan maklum balas untuk melakukan penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang telah dihasilkan. Maksudnya awak kena dalam sistem yang awak buat tu nanti, kena ada maklum balas. Satu borang. Kena buat satu borang untuk maklum balas kepada maklum balas daripada pengguna lah. Bagaimana penambahbaikan untuk membuat penambahbaikan pada sistem yang kita bina. Okey. Jadi kena ada satu form untuk maklum balas daripada pengguna lah terhadap sistem yang kita bina. Ini maksudnya kena ada ni. Maklum balas. Sediakan maklum balas sekiranya pengguna memerlukan ataupun awak buat panduan penggunaan ke dalam sistem kita kita buat di situ. Okey, dan seterusnya, kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikendaki boleh menyebabkan proses pengulangan yang tidak sepatutnya terhadap sebarang tindakan kesalahan dan juga ralat. Maksudnya kena ada maklum balas dalam sistem kita. Okey, butang ni fungsi macam mana dan sebagainya lah. Okey, kena buatlah maklum balas.
So ada 5 lah prinsip reka bentuk dalam sistem yang kita nak bina. Okey, dah habis tajuk ni. So itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya.